Okay, ready. 1, 2, 3. Alright, thank you very much. Okey, dekat dalam grup tu saya ada sertakan arahan tugasan sekali lagi lah, kod-kod mana ada yang baru masuk tu. Bukan minggu lepas, hari Sabtu itu kelas kita dah bahagi grup, bahagi tugasan untuk kita buat, saya dah terangkan. So, hari ni kita akan sambung balik apa yang kita last kita belajar hari Sabtu hari tu. Ada lagi sedikit slide kita akan sambung lah berkaitan dengan pertolongan cemas. Okey, kejap ya. Okay, boleh nampak apa yang saya share? Boleh, boleh. Alright. Sekejap. Okey, so kita sambung balik pertolongan cemas. Apa tu pertolongan cemas? Pertolongan cemas merupakan rawatan sementara waktu yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya bantuan perubatan. Maknanya pertolongan awal lah yang diberikan oleh kita orang biasa kepada mangsa lah. Sementara kita tunggu ambulan ke, doktor ke, pakar ke untuk ambil alih. Okay, apakah itu pertolongan cemas? Situasi yang kritikal dan mengancam nyawa. Jika tidak diberikan rawatan segera, kesakitan mangsa akan menjadi lebih serius, mudarat dan mungkin menyebabkan kematian. Okey, item dalam peti pertolongan cemas. So kalau kita pergi berkemah ke, kita pergi rafting ke, apa-apa aktiviti, kita sepatutnya bawa peti pertolongan cemas lah. Cuma kita di Malaysia ni, kita tak mengamalkan penyimpanan peti pertolongan cemas ni lah. Contoh macam kalau kita ada kereta, sepatutnya dalam setiap kereta kita mesti ada peti pertolongan cemas, dekat rumah mesti ada. Okey, antara benda yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas adalah arm sling ataupun kain andor. Okey, dia adalah untuk pembebat ataupun untuk pembalut. Pembebatan dan pembalut. Pembebatan digunakan untuk menutup luka atau mengawal pendarahan. Pembalut pula dilakukan untuk membantu pembebatan. Maknanya pembebatan ni selalunya kapas lah. Untuk kita menghentikan luka kita mesti letak kapas lah. Dia tak semesti kapas, boleh letak gos. Pembalut pula adalah benda yang boleh membantu pembebatan tu lah. Bila kita dalam contoh dah letak kapas, lepas tu baru kita balut supaya dia tak tercabut lah. Okey, pembebatan dan pembalut. Pembebatan adalah dibuat daripada jenis kain kasar yang boleh digunakan untuk menutup luka. Fungsi pembebatan dan pembalutan adalah mencegah jangkitan kuman, menyerap kotoran yang keluar seperti tanah dan darah, mengawal pendarahan dan melindungi luka. Okey, bila kita buat pembebatan dan balutan, first satu untuk kita elak pada jangkitan lah. Bila kalau kita biar dia terbuka, senang untuk kuman melekat. And then menyerap kotoran lah, maknanya darah tu kotor kita boleh serap. Maknanya kan bila kita cabut kita punya plaster luka tu, dia ada macam nanah. Itu adalah bila dia pembebatan tu dia ada serap lah nanah tu. And then mengawal pendarahan dan melindungi luka. Maknanya kita tak nak biar luka tu terbuka lah. Nanti dia lagi mudarat. Okey, jenis-jenis pembebatan ialah parafin. Parafin biasanya digunakan untuk luka besar. Pembebatan melekat macam plaster lah. Plaster digunakan untuk luka kecil. Pembebatan berubat, kain kasar yang disapukan ubat pembunuh kuman. Macam contohnya yang ubat kuning tu. Okey, pembebat biasa gauze. Gauze tu yang macam saya cakap tadi dia macam ada jaring-jaring-jaring. So dia letak and then dia letak balutan. Okey, seterusnya pembebatan dan pembalutan. Peraturan pembalutan. Mestilah bersihkan tangan dengan sabun, jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Sebab apa kita jangan sentuh luka dengan tangan kotor? Sebab kalau kita sentuh luka dengan tangan kotor, jangkitan kuman akan berlaku lah sebab tangan kita kotor. Sebab itulah kita kena sabun dulu. Sabun memanglah tak 100% kuman mati, tapi at least
kuranglah kuman. Ataupun kalau kita tak nak sabun, kita boleh sanitize saja. Cuci luka dari tempat luka ke arah keluar supaya kuman tidak masuk ke dalam luka. Maknanya kita keluarlah, bukan cuci masuk ke dalam. Okey, lekatkan pembebat mengikut saiz luka. Jangan bercakap atau batuk ke arah tempat luka. Sebab apa kita jangan cakap sebab ataupun batuk sebab tak nak bagi virus ataupun kuman kena pada luka tu lah. Gunakan pembalut untuk memegang pembebat. Okey, seterusnya jenis-jenis pembalut yang biasa digunakan. Pembalut bergulung. Awak kena faham ada beza pembalut dan pembebat tau. Pembebat macam gauze, kapas. Pembalut adalah yang macam di bawah ni, pembalut bergulung. Berasal daripada kain kasar, wow bandage. Ataupun ada yang jenis pembalut segitiga. Dia lebar dan tirus. Terdiri pada kain segitiga dan jenis kain kaliko. Nama kain tu nama dia kaliko. Dia bentuk segitiga lah. Macam kita tengok dalam ni. Bila kita kain tu dia digulungkan. Bila digulung pasti dia buka akan ada nampak bentuk segitiga. Okey, pembalut cincin dibuat daripada pembalut tirus. Seterusnya pembalut krep. Biasanya digunakan untuk kes terseluruh. Okey, ini adalah contoh pembalut. Ini adalah plaster lah. Ini nama dia pembalut mana ni? Ni pembalut gulung. Pembalut gulung biasalah. Ini pembalut segitiga. Okey, ni ada roller pembalut gulung lah. Macam tadi yang awak tengok pembalut gulung. Okey. Ini adalah gauze yang macam saya cakap tadi. Mana ada gauze? Ada kat atas ni. Tapi ini adalah gauze lah. Gauze ni adalah untuk pembebat. Tapi dia pun boleh juga untuk pembalut lah. Okey, memasak andoh. Ini adalah cara-cara memasak andoh lah. Andoh ni ada jenis andoh lah. Andoh ni selalunya dia dalam bentuk dia dilipat, dimasukkan ke dalam plastik ataupun kadang-kadang andoh dia digulungkan. Bila kita buka mesti akan dapat segitiga macam ni lah. Andoh ni pun ada dipanggil anatomi. Anatomi dia adalah atas adalah puncak, bawah tapak, hujung-hujung. Okey, kegunaan kain andoh. Apa dia kegunaan kain andoh? Untuk mengampu bahagian yang cedera atau patah. Maknanya contoh tangan awak patah ataupun dislocate, awak tak boleh nak angkat. Maknanya dia untuk ampu lah, untuk elak sementara awak pergi ke hospital, dia untuk menahan, untuk mengampu dan menahan sakit lah. Okey, selain itu menghentikan atau menahan pendarahan. Kain andoh ni pun kita boleh balut luka lah selain pada mengampu. Okey, menetapkan bahagian cedera. Maknanya kat sini supaya bahagian yang kita cedera tu tak bergerak-gerak. Kita mengurangkan pergerakan bahagian-bahagian yang cedera. Okey, seterusnya dapat digunakan sebagai pengipas. Maknanya kat sini contoh orang tu katakanlah dia pengsan. So kita kena kipas dia. Kita boleh guna juga kain andoh sebagai untuk kipas. Seterusnya menutup tempat yang luka atau cedera macam saya terangkan di atas tadilah. And then sebagai pengelap dan karung tuaman sejuk. Karung tuaman sejuk ni maksudnya dia bubuh ais dekat dalam kain andoh tu. Dia ikatkan, digulungkan dan dia letak. Sebab ais ni kita tak boleh kena direct kat atas. Contoh kalau kita bengkak, kita tak boleh kena direct terus kat atas permukaan kulit kita. Sebab nanti dia boleh jadi ais apa? Saya lupa. Ice burn. Kita akan jadi ice burn. Ice burn ni kalau kita letak direct ais dekat permukaan kulit kita, dia akan jadi ice burn. Disebabkan itu kita kena ada something. Kita boleh guna kain andoh, kita boleh guna kain-kain biasa, kain perca ataupun plastik. Dia memang tak boleh direct. Okey, jenis-jenis andoh. Ada ni antara jenis lah, banyak lagi. Andoh besar ataupun lebar, andoh leher dan lengan, andoh segitiga. Okey, jenis-jenis balutan andoh. Ini adalah jenis-jenis balutan andoh. Awak nak ajak satu pembalut cincin, dua andoh kecil, andoh pergelangan tangan. Tiga andoh besar, andoh lengan. Okey. Apa itu andoh cincin? Dia digunakan apabila terkena objek tajam lah. Digunakan untuk menutup luka, diperbuat daripada pembalut tirus. Maknanya andoh tu kita ikat supaya dia bagi bentuk macam cincin. Supaya kita boleh ikat kita punya tempat luka. Okey, andoh kecil ataupun andoh pergelangan tangan. Ini kita nak tutup tangan kita. Contoh tangan luka ke, tangan terseluruh ke. Okey, kita kena letak tangan di andoh kemudian tarik dengan letakkan bucu kain andoh di atas tangan. Silang kedua-dua bucu kain andoh di atas bawah tangan, ikat suku sila kemudian diikat pada atas pergelangan tangan. Maknanya kat sini awak boleh tengok ni, first step awak letak atas kain tu, awak lipatkan kain tu. And then awak akan gulungkan ke kiri, kain ke kiri akan tarik ke kanan, kanan akan tarik kiri dan ikat dekat pergelangan tangan awak. Ataupun nanti saya akan tunjuk video.
Seterusnya andur besar. Bucu kain andur diletakkan pada siku yang cedera. Macam awak tengok ni, bucu ni dia akan letak pada siku yang cedera. Ikat buku sila diikat pada atas bahu. Maknanya awak kena ikat di atas di balik leher dan atas bahu ni lah. Bucu atas kain andur yang diletakkan pada siku tadi boleh dipinkan atau dilipat ke bahagian dalam supaya nampak kemas. Maknanya kat sini. Yang ni awak boleh pinkan macam ni. Ataupun boleh dilipat masuk ke dalam supaya nampak kemas ataupun tak terjuntai. Ini adalah contoh-contoh yang lain lah. Okey, saya akan tunjukkan dekat awak video ikatan anduh kejap. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, saya akan play. Kita tengok video satu lagi. Ini adalah contoh balutan. Macam mana dia balut.
Sekejap Kanan atas kiri dan kiri atas kanan. Cara membukanya ialah seperti dalam video. Ampu tangan mangsa. Sediakan kain anduh. Masukkan anduh di bawah tangan yang cedera. Pastikan puncak kain anduh seiring dengan siku mangsa. Lakukan ikatan sila di atas bahu mangsa. Keluarkan 3 jari mangsa supaya anda dapat melaksanakan kapilari middle tap. Tekan kuku mangsa dalam gerakan 3. Kemaskan balutan anduh. Sediakan kain anduh. Ampu tangan yang tercedera. Letak kain anduh di atas tangan yang tercedera. Selitkan kain anduh di bawah tangan yang tercedera. Ikat menggunakan ikatan sila. Kemaskan kain anduh. Pastikan ibu jari pesakit dapat dilihat untuk melaksanakan kapilari trickle tap. Tekan dalam gerakan 3. Lipat anduh hingga lipatan tirus. Buat simpul balok, tangan kanan hadapan, tangan kiri ke belakang, buat 2 bulatan dan silangkan. Masukkan balutan ke dalam tangan yang tercedera untuk mengapung gelangan tangan. Ikat menggunakan ikatan sila. Kemaskan balutan. Lipat 1 inci di belakang kain anduh. Letakkan di atas kepala pesakit. Tarik kedua-dua pucuk kain anduh dan silangkan di bahagian belakang kepala. Bawa kedua-dua pucuk kain anduh ke hadapan. Ikat ikatan buku sila di dahi pesakit. Kemaskan balutan. Lipat kain anduh sehingga lipatan tirus. Lilit tapak tangan dengan kemas dan ketat. Buatkan ikatan buku sila. Gunakan jari yang tidak patah untuk mengampu jari yang patah. Lilitkan mikroprotik satu di atas jari yang tercedera dan satu di bawah jari yang tercedera. Letakkan spray di bawah jari yang tercedera. Tipkan menggunakan mikroprotik satu di atas dan satu di bawah. Letakkan beban di atas luka, lipat anduh hingga lipatan tirus. Letakkan kain anduh di atas beban. 1 bucu panjang dan 1 bucu pendek. Lilitkan bucu panjang secara bersilang. Ikat dengan menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan balutan. Okey, itu adalah contoh-contoh beberapa jenis ikatan anduh lah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Okey, kalau tak ada, boleh saya tamatkan kelas. Kita jumpa lagi hari Isnin lah. Hari Sabtu Naif akan masuk kelas. Boleh, sir. Okey, Boleh, jumpa sir. lagi Isnin depan waktu yang sama 5, pukul 5 kita akan start kelas. Hari Sabtu ni awak akan jumpa dengan Sir Naif lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, sir. Thank you. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.